Baik, kembali dalam fokus. Jelajah aspirasi keluarga Malaysia memudahkan rakyat di setiap negeri untuk mendapatkan maklumat terus mengenai bantuan dan juga perancangan yang ditawarkan kerajaan. Dan jelajah aspirasi keluarga Malaysia ini sangat penting dalam menguar-uarkan manifestasi dan juga pelaksanaan usaha berterusan kerajaan dalam membantu meringankan beban rakyat secara turun padang ke seluruh negara. Selain daripada majlis, event dan sebagainya, kita nak melihat kepada mungkin perkembangan dan juga situasinya di masa-masa akan datang, dalam masa terdekat ataupun dalam masa jangka panjang. Jadi hari ini di Kelantan, jelajah aspirasi keluarga Malaysia berlangsung di sana. Muhammad Muhammad ada perincian lanjut berkaitan dengan perjalanan dan juga antara perkara penting yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Terus saja bersama dengan Muhammad Fandi ketika ini. Silakan Fandi. Baik, terima kasih Ehsan. Seperti yang kita maklumkan dan laporkan siang tadi, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengadakan lawatan sehari ke Kelantan ini dan seterusnya merasmikan program jelajah aspirasi keluarga Malaysia peringkat negeri Kelantan, di mana semasa ucapan perasmiannya ianya mencuri tumpuan rakyat Kelantan, di mana kerajaan katanya akan terus memberi perhatian dalam mengatasi kadar kemiskinan di Kelantan dengan memperuntukkan sejumlah 124 juta ringgit kepada hampir 590,000 penerima bantuan keluarga Malaysia ataupun BKM yang meliputi golongan isi rumah, bujang dan juga warga emas yang memerlukan. Dan pada masa yang sama juga, bagi memastikan ekonomi di Kelantan kekal dan digerakkan sepenuhnya, Tok Bali di jajahan Pasir Putih akan disasarkan menjadi pusat pertumbuhan baharu menerusi intensif cukai khas serta projek berimpak tinggi yang dilaksanakan oleh Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ataupun HLDC. Jadi kita dengarkan apa yang dititipkan dalam ucapan perasmian berhubung projek yang sedang dilaksanakan di Kelantan ini. Bagi memastikan ekonomi di negeri Kelantan ini digerakkan sepenuhnya, Tok Bali disasarkan menjadi pusat pertumbuhan baru menerusi insentif cukai khas serta projek berimpak tinggi yang dilaksanakan oleh Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ataupun ECRDC, iaitu Taman Industri Tok Bali ataupun TBIP, Taman Perikanan Bersepadu Tok Bali TBIFP, dan infrastruktur luaran bagi pelabuhan Tok Bali. Usaha ini akan dapat menyumbangkan ke arah mencapai sasaran pelaburan sebanyak 2.3 bilion ringgit dan dijangka menjana sebanyak 4,200 peluang pekerjaan baru dan 270 peluang keusahawanan untuk penduduk tempatan. Ehsan, sebenarnya ada dua perkara yang menggembirakan rakyat Kelantan saya kira, di mana pertamanya apa yang diumumkan dan sedang dilaksanakan di negeri ini merupakan projek package Central Spine Road ataupun CSR sepanjang 191 km menghubungkan antara Gua Musang dan juga Kuala Krai yang mendalam belanja 7.7 bilion. Kita tahu setiap kali musim perayaan Kelantan akan berdepan dengan masalah kesesakan apabila sebahagian besar perantauan pulang ke Kelantan, yang mana angka sebelum ini dimaklumkan sekitar hampir 2 juta kenderaan masuk ke Kelantan. Dan apabila siapnya CSR menghubungkan Gua Musang ke Kuala Krai ini, ianya mungkin akan meningkatkan kadar perjalanan itu, mempercepatkan kadar perjalanan untuk pulang ke kampung halaman masing-masing, dan juga boleh mengelakkan kesesakan lalu lintas. Dan juga projek tersebut dijangka siap pada tahun 2025
Pada masa yang sama juga, projek kedua yang mengembirakan rakyat Kelantan adalah naik taraf ataupun projek pembesaran lapangan terbang Sultan Ismail Petra di Pekalan Jepa, yang mana lapangan terbang Sultan Ismail Petra merupakan lapangan terbang yang agak sibuk yang mengendalikan penerbangan domestik lebih daripada 50 penerbangan setiap hari. Dan jika sekiranya projek pembesaran itu siap sepenuhnya, dijangkakan ianya dapat mengendalikan sejumlah 1.4 juta penumpang pada satu masa. Di samping itu juga, pada sesi majlis persembian tersebut, beliau turut mengumumkan berkenaan dengan kerajaan bersetuju untuk membina sebuah kompleks digital pelbagai guna berkonsepkan hiburan sukan melibatkan kos 6 juta di kawasan Ahli Parlimen Ketereh, iaitu Tan Sri Anwar Musa yang juga Menteri Kekom, yang cadangannya dibina di atas tapak seluas 23 hektar di Ketereh. Dan pada masa yang sama juga, bidang kesihatan turut menjadi tumpuan untuk rakyat Kelantan, di mana sebanyak 12 projek pembinaan klinik kesihatan serta kuartus jangka siap dibina pada tahun ini, manakala 2 lagi projek dalam pembinaan, iaitu Gua Musan dan juga Hospital Bacok yang merangkumi 76 buah katil. Ini membuktikan keprihatinan kerajaan dan juga kerajaan persekutuan untuk memastikan tahap kesihatan rakyat Kelantan sentiasa diberi perhatian. Dan untuk makluman Ihsan juga, Kementerian Pembangunan Luar Bandar pula memperuntukkan sejumlah 2.6 bilion melibatkan 88 projek berangkumi 64 projek sambungan dan juga 24 projek baharu di negeri ini. Dan pada masa yang sama juga, projek laluan rel Pantai Timur yang menghubungkan Kota Baru ke Pelabuhan Kelang melibatkan jaringan kawasan sejauh 43.86 km dan mempunyai 2 stesen, iaitu di stesen penumpang dan juga kargo di Pasir Putih dan juga stesen penumpang di Kota Baru. Dijangka akan memanfaatkan peluang pekerjaan, mewujudkan peluang pekerjaan lebih daripada 4,000 peluang pekerjaan, dan juga pada masa yang sama juga dapat mewujudkan lebih daripada 2,000 peluang perniagaan sekiranya ECRL itu akan dapat dibina ataupun siap sepenuhnya di Kelantan ini. Jadi saya kira apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri itu merupakan suatu yang orang kata dinanti-nantikan oleh rakyat Kelantan, sebab kita tahu sekian lama sebelum ini Kelantan dinafikan ataupun mungkin dipinggirkan dari sudut arus pembangunan. Namun sejak mutakhir ini pelbagai projek pembangunan dan juga untuk memastikan infrastruktur di Kelantan ini diberi perhatian sepenuhnya oleh Kerajaan Persekutuan, Ihsan. Dan juga antara perkara lain yang dinyatakan oleh Perdana Menteri adalah berkaitan dengan toleransi ataupun sifat-sifat yang penting untuk difahami. Kalau Mawadi, selain daripada cerita itu, bagaimana pula antara perkara lain terutamanya dalam melihat kepada sifat toleransi dan juga hidup bermasyarakat yang dinyatakan oleh Perdana Menteri, iaitu konsep tasamuh itu? Benar, sebenarnya Ihsan, Perdana Menteri menyentuh kenaan dengan Kelantan yang dikenali sebagai negeri Serambi Mekah yang telah lama mengamalkan konsep tasamuh, yang mana menekankan nilai toleransi dan juga kebersamaan menjadi tunggak kepada konsep keluarga Malaysia itu. Perdana Menteri berkata konsep keluarga Malaysia bermatlamat supaya rakyat berbilang kaum dan meretasi agama di negara ini dapat terus mengamalkan hidup bersatu padu dalam satu keluarga besar berasaskan 3 teras utama, iaitu keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Dan konsep ini sebenarnya telah lama diamalkan oleh Kerajaan Negeri Kelantan, di mana walaupun kita tahu pada masa yang sama mereka menekankan aspek kerohanian di negeri Kelantan ini, namun tidak meminggirkan dan tidak menganaktirikan bagi penganut agama lain. Walaupun majoriti kaum dikuasai oleh Melayu Islam di negeri Kelantan ini, sebaliknya mereka yang terdiri daripada kaum minoriti seperti Siam, China dan juga India tetap diberikan hak untuk mengamalkan dan juga mendukung prinsip agama mereka di negeri ini. Jadi kita dengarkan apa yang diperkatakan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Nilai toleransi ini bukan hanya dalam hidup bermasyarakat, tetapi juga beragama dengan menghormati hak dan kewajipan antara agama keluarga Malaysia
sekaligus mewujudkan masyarakat yang aman dan sejahtera. Dengan tasamuh juga, keluarga Malaysia akan lebih menghargai perbezaan antara sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh agama Islam. Sebagai kerajaan, sudah menjadi tanggungjawab untuk sentiasa menyuburkan semangat perpaduan, menyuntik nafas segar dalam kesatuan dan mencari titik persamaan dalam kepelbagaian melalui konsep keluarga Malaysia dan tasamuh. Sebenarnya program jelajah aspirasi keluarga Malaysia yang dilangsungkan di Kelantan ini mendapat sambutan yang baik oleh rakyat Kelantan sepanjang bermulanya 22 hari bulan sehinggalah esok. Dianggarkan lebih 40,000 menghadiri pelbagai program yang disediakan di Stadium Sultan Muhammad keempat, dan ini juga dapat disaksikan menerusi laporan berita dan juga kesesakan lalu lintas terutamanya kawasan bandar untuk menuju ke Stadium Sultan Muhammad keempat. Pelbagai program termasuk jualan murah dan juga penawaran minyak masak bersubsidi turut dianjurkan pada program jelajah aspirasi keluarga Malaysia Kelantan kali ini. Jadi kembali bersama dengan Ehsan. Sekian dulu daripada saya, Kota Baru. Kembali bersama dengan Ehsan di Kuala Lumpur. Baik, terima kasih Muhammad Fandi Muhammad atas laporan itu tadi, dan juga itu antara fokus kita sepanjang hari ini dan juga minggu depan. Antaranya adalah program aspirasi dan juga jelajah aspirasi keluarga Malaysia. Itu fokus yang saya bawakan. Pastinya banyak lagi fokus berita dalam dan juga luar negara akan kami bawakan sepanjang hari dan juga sepanjang minggu. Lungsuri astrawani.com untuk dapatkan berita dari semasa ke semasa. Terima kasih kepada Muhammad Fandi. Terima kasih kepada anda yang menonton. Itu fokus minggu depan. Saya Ehsan Dahlia. Assalamualaikum. Jumpa lagi.